apa makin bengkok. Mana kena pandai-pandai jaga. Jangan siapa kita ikut dia. Dia kena ikut kita. Kita kata mari pergi masjid malam ni ada kuliah. Malah abang nak pegang buah dalam guni, buat mari masjid. Jangan lock juga naik muka gitu. Faham? Anak-anak gitu kau. Dia gitu. Apa bini kita kata dah kita nak pergi pasal minggu kali ni bang ini nak beli apa balik nak pakai ni baju dengan sekerat boleh tak? Daya pakai je kurung dah. Jangan beri. Kalau kita beri haram. Kita tak gerak kita memang beri. Sekali dua tak beri lagi. Kali ketiga boleh lah. Boleh lah abang Haji acuk. Dia pun tetek kat kita. Giah sekali. Tak apa. Jeng lalu. Kalau lihat ada dengan mendek. Dia beli pasal minggu. Wa aqa ummahu. Derhaka kepada ibunya. Wa barra sadiqahu. Dan buat baik kepada kawan. Wa jafa abahu. Dan keras kepada ayah. Tiga ni dia sekekek. Derhaka kepada ibu ni maknanya ibu dia menganjing. Macam ni dipanggil lebih kurang ni. Dipanggil mak dia 2-3 kali, mak dia tak dengar pekak ke ni. Dia kata ke mak dia. Nak jangan kata gitu walaupun salah mak kita pun jangan kata uduh-uduh. Nak dia tak mesti orang anak ni dibuat salah. Mak ni betul sama ada kali ibu bapa salah. Nah, tak mesti orang tua tu dia betul lah ke. Tapi maknanya memang salah mak kita, memang tak patut dia buat kerja, memang jahat. Jangan hina. Jangan jerakah. Tak suka nak buat kerana kita manusia. Dah mak ayah kita buat barang salah, kita tak suka. Kerana kita manusia, tak ada salah. Tapi jangan maki hamu, jangan apa semua. Nah, ada dah kita tak suka, dah kita tegar dah ke ayah kita, janganlah. Tak baik ni. Nah, sokonglah Islam. Nak sokong hak tahu tu juga. Memang kita nak marah. Nah, memang kita sakit hati. Tapi dia kena pakat mak, pakat ayah. Nak menjebelahi orang zalim lagi umpamanya, jangan siapa kita maki hamu. Sakat tak suka dalam hati kerana Allah. Bila kerana Allah, kerana agama, tak apa kita tak suka pada seorang walaupun ibu bapa kita sendiri. Faham? Tidak boleh kerana nafsu. Tapi janganlah bila ibu bapa dia buat barang yang salah pada agama, menghalalkan kita dirkah sepak ganyan. Tak boleh pula. Dia ada perenggang dia. Ingatlah kasih kerana Allah, benci kerana Allah, sayang kerana Allah, marah kerana Allah. Kita buat baik kepada orang kerana Allah, bunuh orang kerana Allah, Tuhan redha. Tu sahabat-sahabat tu bunuh sama sendiri. Di mana? Perang Badar. Betul tak? Ke sahabat dah bunuh orang? Dia bunuh. Bunuh tak? Ke main pedang plastik? Dia bunuh tu. Puak-puak musyrikin, anak-beranak dia. Tapi dia bunuh orang kerana Allah. Faham ni? Kerana perintah Allah. Kerana mempertahankan agama Allah. Walaupun dia ada beranak. Walaupun puak saudara dia tikang. Kerana puak saudara dia menentang Allah. Nah, bila siapa perintah perang. Nah. Dengan ayah, buat ada engendah. Tapi baik dengan kawan-kawan. Ni menyakit orang-orang muda ni. Penyakit ni, dia tengok anak-anak kita pula ni. Dia ngikut. Kerana turun daripada kita. Kita itu masih cek-cek itu. Mak ayah dah endah mana. Buat lebih kurang ni tak. Maknanya, tapi kalau kawan rodong, suka ingat. Maka turun ke anak kita pula ni. Kalau kawan-kawan dia, ikut. Kalau kita kata, tak ikut. Ni penyakit. Jadi jangan nak salahkan anak saja. Sejarah kita. Kita turun ke mak kita. Dia berjakit turun. Ada silah dia. Hak kawan tak lihat kena pergi lah. Kalau hak mak ayah tak apa tak pergi. Hak kawan kena pergi lah. Kalau hak jabat tak lihat kena pergi lah. Hak jabat ni kena pergi lah. Dah mak ayah dah boleh. Ayah kata mari sekian ribu lah. Tak boleh ayah. Pasal saya dia jumpa ke kawan jabat. Besar kawan jabat lah pula. Daripada ayah dia. Nampak ke mana? Wartafa'atil aswatu fil masajid. Dan tinggi suara di dalam masjid. Tinggi ke mana orang mengajar? Tak apa tu. Iaitu perkara-perkara yang tidak memberi kebaikan. Ataupun bukan perkara-perkara kebajikan. Kalau kebajikan tak apa.
nak kuat dalam masjid pun ada kata tak boleh ceramah dalam masjid pasal apa Nabi kata tak boleh akak suara dalam masjid. Oh sedap gamuk tafsir. Yang tak boleh ni perkataan-perkataan yang tidak ada kena-mengena dalam islahkan masyarakat. Perkataan-perkataan bukan memberi tazkirah peringatan manusia kepada akhirat. Yang bukan perkataan-perkataan agama, jual beli dalam masjid, tepik nolong dalam masjid, bersembang siapa tinggi sangat suara. Dia boleh kita bercakap perkara dunia dalam masjid. Hadis yang katanya tak boleh bercakap perkara dunia dalam masjid itu hadis maudhu', bukan hadis rekaan orang saja. Tapi ulama walaupun hadis itu maudhu', mereka memperingatkan kepada kita kalau kita nak cakap perkara dunia tak haram dalam masjid, tapi perlahan, jangan akak suara, kerana meninggikan suara ni baru ada hadis yang sahih. Dalil di antaranya hadis ni. Tinggi suara maksudnya perkataan-perkataan yang bukan tujuan dibina masjid untuk perkataan itu. Adapun maknanya orang ngajar, orang semayang, ngaji Quran, orang berzikir, memang orang tujuan buat surat masjid untuk perkara tersebut. Sebab itulah kalau orang cari barang pun, barang dia hilang, jangan tepik dalam masjid. Tanya orang sahaja. Ada nampak tak cumi mata saya tadi? Tinggal kat mana? Jangan kuat, cumi mata ku kat mana? Dalam masjid, jangan gitu. Istimewa pula maknanya dalam keadaan orang sedang sembahyang. Maka kait daripada itu, larat pada budak-budak kecil yang jenis buat bising dalam masjid, jangan bawa. Jangan bawa. Kalau bawa, kita jaga jangan beri bising. Bising sikit-sikit, tak melampau, golik dah budak-budak, tak usah kata apa tu. Nak suruh senyap sungguh dari awal pakai kaki dia mari. Tak ada budak-budak. Ni budak-budak bisu hari sebab. Dia mesti ada juga cakap kokek-kokek sikit belakang. Hak tu biasa. Faham? Hak jenis ngacap tu ni jangan bawa. Kalau nak bawa berkah. Faham? Wa kana zaimul qaum arzalahum wallahu a'lam. Kita berhenti kat tu. Ada masa 25 minit untuk 20 minit lagi untuk jawab soalan. Boleh sejam lah. Baik, soalan yang pertama, apakah batal air sembahyang kita jika bersentuh dengan anak lelaki yang belum berkhatan? Yang kedua, apakah hukumnya sebuah syarikat Melayu Islam memberikan kontrak atau kerja pada syarikat bukan Islam, sedangkan syarikat Melayu Islam masih layak untuk kerja tersebut? Soalan seterusnya, seorang ustaz yang mengajar kaum wanita di kampung saya mengatakan bahawa bersalaman laki-laki dan perempuan adalah haram, tetapi jika dengan orang yang dihormati seperti Pak Lah Badawi ianya harus. Betul ke gua ni? Bolok dia ni. Serta yang kedua, setahu saya insurans konvensional telah difatwakan oleh Majlis Fatwa pada tahun 1973. Bagaimana kedudukan insurans yang diambil pihak majikan terhadap pekerjanya? Kalau berlaku kemalangan, biasanya mangsa menuntut ganti rugi terhadap syarikat insurans. Si penyebab, kadang-kadang kita dah tahu sama ada insurans kita dah tahu sama ada insurans itu konvensional atau tidak. Orang kampungnya. Soalan seterusnya, apakah pandangan Ustaz tentang gerakan yang menggelarkan diri mereka Salafi yang mengakui sebagai ahli sunnah yang sebenar? Yang kedua, apakah itu wahdatul wujud? Apakah ianya selari dengan fahaman mazhab-mazhab ahli sunnah wal jamaah? Yang kedua, apakah hukum solat dengan menggunakan pakaian yang dikenakan wangian yang mengandungi alkohol? Bagaimana pula jika arak itu sendiri yang terkena pakaian dan dibawa untuk bersolat? Soalan terakhirnya, soalan pertama, satu jawatan kuasa masjid telah membuat kutipan derma sumbangan daripada orang ramai bagi mengadakan tahlil perdana. Apakah hukum perbuatan tersebut? Soalan yang kedua, hukum orang Islam memberi penghormatan terakhir kepada orang kafir yang mati. Baru-baru ini Raja Judi Malaysia Tan Sri Lim Goh Tong telah mati. Umum mengetahui bahawa Perdana Menteri dan Timbalan telah hadir menziarahi mayat mendiang untuk memberi penghormatan terakhir. Apakah hukum perbuatan tersebut? Orang pakar. Baik. Soalan yang pertama tadi, apakah batal air sembahyang
kita jikalau